Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam The Greatest Show, iaitu dalam segmen unboxing. Okey, dalam segmen unboxing ni kita ada satu peranti iaitu Oppo A92. Sebelum tu kau nampak kan, aku sekarang dekat the studio sebab Wiser pun dah kembali beroperasi. Kita orang pun dah masuk ke office. Tapi Muaz tak ada lagi sebab dia tengah cuti sekarang ni. Dan dalam unboxing kali ni, kalau korang nak tengok ada apa dekat Oppo A92 ni dengan Oppo Enco W31 ni, so korang tunggu, korang tengok dalam segmen unboxing kali ni. Oppo sebenarnya ada dua device tau dekat Wiser ni, dekat kita orang. Itu kita ada satu phone Oppo A92 dengan Oppo Enco W31 ni, iaitu jenis True Wireless Headphone ataupun earphone lah. Kita pun tahu kan Oppo dah baru saja lancarkan mid-range mereka. Kalau kita tengok pada Legacy Series A mereka, so ni yang paling latest lah, iaitu Oppo A92. Ok, variant dekat tangan aku ni kita ada 8GB RAM dengan 128GB storage dalaman. Ada nampak ni kecil silau tak? Ok, so ini dia. Dan colour dekat belakang aku ni kita ada Shining White. Shining White, aku tak tahu kenapa Shining White, mungkin macam ni kot depan dia kan, Shining White. Ok, tanpa buang masa lagi, mari kita buat unboxing. Ke kau nak aku unboxing benda ni dulu? Aku rasa kita tengok phone dulu lah. Kita punya main device dulu lah. Ok, so ini dia Oppo A92. Ok, dalam ni macam biasa kita ada dia punya casing. Ini dia punya SIM ejector tool. Terang sangat ke? SIM ejector tool. Dan ini dia punya casing lah. Ok, main notebook. Casing ni aku rasa dia tak lembik sangat, tak keras sangat. Dia dekat medium. Ok, macam ni. Ni pun ada macam ada bumper sikit untuk protect korang punya camera bump. Dan macam biasa, yes, kasar kan. Ok, nice. Itu je. Casing dia tak ada apa special pun. Dan ini dia lah, kita punya main device kita, Oppo A92. Dan kat sini dia ada tulis, macam tadi aku sebut, kita ada 8GB RAM dengan 128GB storage dalaman, 1080p Neo display, 48MP, ada 4 kamera. Lepas tu dia punya bateri 5000mAh dan dia punya pengecasan dia adalah 18W fast charge. Ok, kita keluarkan dulu. Ini ada Shining White. Oh, kenapa Shining White? Sebab warna dominan kat sini adalah macam warna biru tau. Ok, tak apa, kita tengok sekejap lagi. Dalam kotak ni lagi kita ada wall plug dia. Wall plug tadi dia sebut 18W. Betul dia bagi ni? Yes, betul. 9x2 18W wall plug macam ni lah. Simple lah. Dan ini macam nice lah. Oppo bagi earphone. Dia punya earphone ni macam jenis on-ear. Dan ada audio jack. Bila ada audio jack, masuk dia dekat phone ni ada port audio jack. Macam ni on-ear. Alright. Dan ini dia punya kabel lah. Kabel lah kita ada daripada USB-A ke USB Type-C. Ok dah, that's it. Itu je. Dalam kotak pun dah kosong dah. Tak ada apa dah. Ok, semua lengkap dia bagi. Ada earphone, ada kabel, ada wall plug. Dan sekarang ni kita akan pergi kita punya phone. Kemas dulu kat luar. Sebelum tu aku rasa sebelum kita pergi ke smartphone, aku rasa baik kita buka dulu unboxing benda ni dulu Oppo Enco W31 True Wireless Headphone. Ada wearing detection, ada best mode, ada boleh touch, lepas tu ada IP54 untuk water rating dengan dust resistant. Lepas tu ada Bluetooth transmission. Inilah dia punya simple spesifikasi dia, feature-feature dia. Dan juga guys, aku dapat info yang headphone ni adalah jenis dia macam mampu milik budget wireless earphone lah. Bentuk bulat. Ok, ini model yang sekarang ni. Dan ini adalah model yang terdahulu, iaitu Oppo Enco Free. Yang ni Oppo Enco W31. Kalau kita tengok kat sini memang lain tak? Yang ni bentuk standard lah. Macam kita boleh tengok macam bentuk AirPod sikit kan. Yang ni bentuk bulat. Dalam dia macam ni. Dia jenis in-ear. Style kat tau. Aku pasang dia punya build quality dia. Sekejap, tak boleh masuk. Ok, aku pasang dia punya build quality dia. Kalau kita nak comparekan dengan Oppo Enco Free ni, yang ni macam lebih steady, lebih premium. Yang ni nampak macam cheap lah plastik dia ni. Tak ada magnet. Yang ni ada magnet. Ok, tak apa. Kita akan move kepada kita punya main device lah. Cantik kat colour ni Shining White ni. Dia macam ada gradient biru terus ke putih. Cantik kat. Dan ini dia punya brand Oppo. Kita ada 1, 2, 3, 4. Satu flash dekat sini. So betul. Kita ada quad camera. Dan dekat depan ni, dah siap on. Dekat depan ni kita ada punch hole camera. Satu je kat sini ujung ni.
style kat kot. Aku rasa aku minat yang jenis satu kamera ni. Kalau kita letak kapsul macam dua tu, aku rasa better buat takuk kot. Sebab takuk ni kita dah tahu memang hodoh, tapi bila dia buat kapsul macam ni, bila ada dua kamera letak kapsul memanjang tu, aku rasa lagi hodoh. So better buat takuk kan. Dan dengan skrin dekat Oppo A92 ni, kita ada skrin dia sebesar 6.5 inci, 1080p dengan 60Hz sahaja, okey. Dia bukan 90Hz. Dan sebenarnya ada benda menarik yang aku suka sangat pada Oppo A92 ni. Tak apa, sekejap lagi aku tunjuk. Dan lagi aku akan explainkan apa yang ada dekat sekeliling phone ni. Okey, dekat belah kanan aku ni, nampak ni, kita ada side mount fingerprint yang merangkap sekali untuk on off button ataupun power button. Dan dekat atas ni kosong, tak ada apa-apa. Dan dekat sini kita ada SIM tray. Dan juga kita ada volume rocker, volume down dengan volume up. Dan dekat bahagian bawah ni, yes, kita masih lagi ada port audio jack dengan port USB Type-C dengan speaker grill. Speaker dia sebenarnya stereo tau, bukan mono. Satu dekat bawah ni, satu lagi adalah dekat earpiece atas ni. Itu yang best ke. Aku ingat phone ni macam biasa-biasa tau, rupanya dia gunakan stereo speaker. Okey, dan sekarang ni aku nak uji, kita tengok dia punya quality screen dia, IPS LCD. Lepas tu kita try dia punya kamera dia, dan kita akan try dia punya stereo speaker lah. Of course lah kan, stereo speaker. So ini dia punya quality screen IPS LCD yang ada pada Oppo A92 ni. Overall aku bercakapkan memang puas hati. Dia punya screen ni agak terang, dan color reproduction yang dihasilkan memang aku rasa cukup puas hati. Kau nampak ni, color hijau dia tu kan. Cuma dia tak adalah support untuk HDR10 kan. Tapi aku rasa dah cukup puas hati dah. Memang terang, memang kontras, memang colourful dia punya screen ni. Kalau kau tengok ni, memang cun kan. Nampak kura-kura tu bergerak. Okey, overall dia punya screen ni memang best. Dan sekarang mari kita try dia punya stereo speaker. Okey, kita tengok dia punya stereo speaker dia macam mana. Okey, aku akan buka full blast. Tak ada full blast, aku buka dalam 95%. Oh, kuat juga tau. Vokal dia aku boleh cakap yang memang agak clear juga. Not bad lah. Dia punya sound space tu, bila stereo speaker korang boleh dengar memang jelas gila. Dan sekarang kita akan move untuk ke bahagian bass pula. Macam mana bunyinya. Okay, dia macam ni tau. Dia okay. Okay, dia punya sound ni aku rasa dia tak adalah padu teruk macam stereo speaker yang kita boleh tengok pada phone-phone flagship kan. Phone-phone yang mahal lah senang cerita kan. Okay, dia punya stereo speaker ni aku rasa overall okay. Sound space dia memang ada. Dia punya separation tu ada. Tapi dia punya bass aku rasa belum cukup kick sangat dia punya stereo tu. Tapi overall stereo speaker ni aku rasa boleh di antara yang the best lah kalau kita nak comparekan dengan mana mid-range kan. Sebab aku rasa phone-phone mid-range yang tawarkan untuk stereo speaker ni agak rare, agak kurang. Tapi untuk Oppo A92 ni dia ada stereo speaker. Sebab stereo speaker of course akan lebih better daripada mono speaker. So untuk stereo speaker ni aku boleh katakan quite nice lah. Okay, dan sekarang kita akan try dia punya quality performance untuk dia punya kamera lah. Okay, sebenarnya aku dah tangkap ada beberapa gambar dari segi night shot, dari segi ultra wide, dari segi portrait. Okay, tapi aku akan explainkan dulu apa yang spek yang ada pada kamera pada Oppo A92 ni. Okay, so ini dia. Okay, kita ada kita ada 4 tetapan kamera. 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4 dan 1 flash. Untuk kamera utama dia, macam aku sebut tadi, kita ada 48MP f1.7 dan yang kedua kita ada 8MP f2.2 untuk ultra wide angle, dan yang kedua kita ada 2MP untuk depth sensor f2.4, dan yang last kali kita ada 2MP untuk black and white. Okay, so kat sini dia tak ada telephoto lens. Okay, which aku rasa okay kot sebab korang kan lebih minat pada ultra wide angle. Dan untuk kamera selfie dia ni, yang kat depan ni kita ada punch hole ni, kita ada 16MP f2.0 iaitu jenis wide angle. Okay, untuk kualiti gambar aku ada shoot tadi, macam tadi kita ada shoot, aku ada shoot ada beberapa keping gambar lah. Okey, kita akan tengok dulu gambar yang pertama ni. Yang pertama ni adalah gambar untuk night side dia ataupun gambar low light ataupun gambar night mode dia. Okey, untuk gambar ni aku rasa untuk night mode dia aku rasa overall okey walaupun tak berapa sharp sebab ada sedikit noise sikit kalau korang tengok dekat detail gambar kat ujung penjuru belah kiri atas tu still ada noise. Dan gambar kedua ni still adalah gambar night mode. Dan aku tengok kat sini dia punya detail yes memang ada lossless sikit. Aku rasa aku tak ada goyang-goyang masa aku ambil gambar ni. Dia punya overall quality aku rasa just okey je lah. Dan
Dan untuk portrait bokeh dia pula, aku sebenarnya agak teruja tau. Sebenarnya aku agak surprise juga. Untuk portrait bokeh HDR ni, aku boleh puji memang cukup awesome. Memang cukup puas hati, memang cukup cantik. Dia punya potongan edges tu memang perfect. Dia punya colour hijau daun kat belakang tu pun memang cantik gila kat sini. Dan blur dia memang smooth je. Dia tak terlalu sangat blur, tak nampak apa subjek dekat background belakang tu. Dan dia punya detail setiap patung ni bila aku zoom memang clear teruk. Okay, memang cun kan. Okay, dan untuk telefoto 2 time ni, aku perasan kat sini memang agak sharp, tapi dia macam terlalu over sharpen sikit, macam over sharpen yang digital, yang membuatkan gambar tu sharp dia tak berapa natural lah. Okay, nampak macam fake sikit, tapi overall memang cantik kat sini. Okay, so ini dia untuk main camera dia 48MP, memang detail, very kontrasi. Dia punya colour gamut itu memang cukup puas hati kan untuk Oppo A92 ni. Dan dia punya jenis ultra wide angle dia, yes, ultra wide angle dia memang tersangat wide, memang tersangat ultra wide, memang betul-betul memang ultra wide sangat dah kan. Korang boleh sesuai untuk buat mobilografi jenis building kan, nak ambil angle-angle sikit kan, nak nampak ke semua building tu guna ultra wide, so nampak lah ke semua building tu. Dan yang last kali ni adalah selfie aku. Selfie aku ni overall aku boleh puji dari segi sharpness dia, tak terlalu over sharpen sebab dia punya beauty aku dah off kan. Dan gambar colour dia, colour biru aku tu nampak kan, biru aku separation belakang tu putih, rambut aku memang clear, memang aku rasa cantik lah. Aku tak sangka tau phone mid-range dapat prestasi kamera yang aku boleh cakapkan agak mantap. Okay, dan ini adalah untuk portrait. Okay, portrait untuk gambar orang. Korang tengok ni, dia potong setiap edges tu, colour dia tu, colour purple dekat baju tu memang perfect, memang cantik kan. Skin tone pun sangat cun. Okay dah, cukup untuk kamera. Oh, sebenarnya aku lupa nak tunjuk kat korang macam mana dia punya SIM tray kan. SIM tray ni dia bagi apa. Okay, SIM tray dia Oppo bagi semua. Nampak ni colour putih, nampak colour cream ni. Korang boleh letak micro SD card, korang boleh letak 2 nano SIM. Nice lah Oppo, tak kena kod macam ni lah. Okay, dan sekarang ni kita try masuk dalam casing ni kan. Casing yang aku rasa yang aku cakap tadi macam medium tu. Okay, casing dia ada protect dekat hujung ni. Nampak ni? Dekat hujung dia tak protect semua tau. Dia tak protect semua. Dia protect, dia naikkan tinggi dekat hujung ni. Setiap hujung ni dia naikkan tinggi untuk protect korang punya screen. Okay, kalau macam ni tak kena. See? Si meja tentu ni tak bergerak. So maksud dia memang tinggi lah. Dan untuk kamera bump ni dia hanya protect sikit sangat. Sikit je, hujung je. Aku rasa kalau letak macam ni ada pasir ke, confirm kena ni. Tapi untuk flat surface memang tak ada masalah lah. Okay guys, dan untuk dia punya spek, phone ni sebenarnya dia pakai Snapdragon 665. Tapi kalau kita comparekan dengan model terdahulu iaitu Oppo A91, yang ni Oppo A92. Oppo A91 dia pakai MediaTek Helio P70. So yang ni dia pakai Snapdragon. Dan lagi dia punya variant ni kita ada 128GB storage dalaman dan juga 8GB untuk RAM. Dan punya bateri yang saya sebut tadi adalah 5000 mAh dan dibekalkan dengan 18 watt. Dia tak ada VOC, dia hanya charge standard dia. Pengisian pantas yang standard itu 18 watt je. Dan kalau kita bandingkan dengan model terdahulu iaitu Oppo A91, Oppo A91 dia hanya mono speaker, screen AMOLED, yang ni dia downgrade sikit dan ada mono speaker. Dan aku rasa mungkin dia downgrade kat screen tapi dia tambah feature-feature yang best. Contoh kita ada stereo speaker, kita ada kamera yang cantik, lepas tu dia pakai Snapdragon 665. Lepas tu apa lagi? Dia punya feel aku rasa lebih kurang sama je dengan Oppo A91. Tapi kamera tu lah aku nak sentuh sekali lagi. Dia punya kamera ni aku rasa memang puas hati. Aku rasa mana-mana korang yang mementingkan kualiti kamera kan, tapi bajet korang macam agak tight sikit kan, korang nak kat mid range, aku rasa phone yang perfect. Dia punya kamera dia memang cantik. Okay guys, sekarang ni aku nak try dia punya side mount fingerprint. Lepas tu kita akan try dia punya face unlock. Okay, first kali adalah fingerprint lah. Okay, nampak ni 3, 2, 1 and go. Oh, laju. Bismillah. 3, 2, 1 and go. Laju kan? Okay, dan ini adalah untuk face unlock. Kau akan sini, kau nampak ah. Okay, 3. Susah lah. Alright, 3, 2, 1 and go. Laju. Bismillah. 3, 2, 1 and go. Laju kan? Okay, dan untuk harga pada Oppo A92 ni, kalau korang tengok dekat website Oppo, website rasmi Oppo Malaysia, so dia dijual dengan tanda harga RM1,199, iaitu RM1,200 gitu. Dan kalau korang beli untuk promosi raya, korang akan dapat diskaun sebanyak RM50. Dan aku rasa dia punya harga tu lebih kurang sama je dengan kalau kita tengok pada mula-mula Oppo A91 keluar dulu. Dan guys, sebenarnya aku lupa nak explain kat korang ni yang Oppo Enco W31 ni. Okay, dekat luaran dia menggunakan untuk charging dia, kita ada USB Type-C.
Dan dalam ni lah jenis in-ear, dan ini adalah lampu LED ni untuk korang punya monitor, korang punya bateri berapa. Korang tekan ni dia akan menyala lah lampu tu kan. Ada button kecil je. And dia punya harga untuk Oppo Enco W31 ni adalah very budget kalau kita comparekan dengan Oppo Enco Free. Yang ni harga dia agak mahal, iaitu dalam 500 lebih, dan yang ni harga dia RM269. Okay, so agak affordable lah kat sini kan. Cuma aku rasa dari segi feel dia, aku rasa yang Oppo Enco Free ni lagi premium kalau kita nak comparekan Oppo Enco W31 ni. So aku rasa aku dah explain macam-macam dekat segmen nak musing ni. Dan guys, aku rasa sampai sini je aku ending video kat sini. Dan macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Selamat berpuasa guys, dan aku jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.